Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallim ala abdika wa rasulika Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa qtada bihadihi wa sara ala nahjihi ila yaumil la raiba fi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita menyambung bacaan kita Zuhud dan Kelembutan Hati. Kita masuk di bawah tajuk wajibnya amar ma'ruf nahi munkar dan keutamaannya. Kalau buku saya muka surat 290. Kalau yang lain 274. Sama dengan Mamang? 74. Abdul Rahman jumpa? Mana? Okay. Sekarang kita nak melihat cara susunan yang dibuat oleh penulis kita, Dr. Farid Ahmad kita. Dia kata wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ulama usul silam, dia kalau dia kata di atas tu wajib, maka dia akan buka tajuk di bawah sunnahnya. Sebab al-amru bil ma'ruf kadang-kadang wajib, dia bukan sepanjang masa. Kadang-kadang dia jadi sunat. Dan demikian juga wan nahyu 'anil munkar. An-nahyu kadang-kadang juga menjadi wajib dan kadang-kadang dia jadi tak wajib. Jadi bagaimana keadaan itu boleh berlaku? Kadang-kadang wajib, kadang-kadang tak. Maka pertama dia ada kaitan dengan jenis mungkar dan ma'ruf itu sendiri, dia masuk kategori mana. Dan yang kedua, dia juga berkaitan dengan kemampuan orang itu. Kemampuan siapa dia? Ahlu hisbah itu. Ahlu hisbah itu punya kemampuan. Bila saya kata ahlu hisbah, memang boleh faham apa dia ahlu hisbah? Apa makna hisbah? Orang yang nak menjalankan itu kan. Pasal itu dalam pelajaran kita yang silam, ahlul hisbah digunakan perkataan iza zahara tarkuhu. Bila ahlul hisbah melihat ma'ruf itu ditinggalkan, sedangkan pada masa itu, kondisi itu, ma'ruf mesti dibuat, tapi ditinggalkan time itu. Dan apabila wa iza zahara fi'luhu, apabila mungkar itu dibuat, time tu tak patut buat, ini bukan time dia, maka barulah datang kewajipan ahlul hisbah dalam bentuk al-amru bil ma'ruf. Sama ada dia al-amru bil ma'ruf ataupun dia an-nahyu 'anil munkar. Maka itu di antara sebab kenapa hukum itu kadang-kadang berubah. Kadang-kadang dia jadi sunnah, kadang-kadang dia jadi wajib. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang dipilih oleh penulis, oleh muallif. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila daraini. Kata penulis, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Terjemahan dia, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, salam, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat 104 daripada Ali Imran. Penulis kata, dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Kerana firman Allah Ta'ala, hendaklah ada, iaitu pada perkataan wal takun minkum. Wal takun bermakna hendaklah ada, mesti ada, kena ada. Penulis kata merupakan bentuk perintah. Bentuk perintah menunjukkan kepada wajibnya suatu perkara. Dalam ayat ini pula disebutkan bahawa keberuntungan tergantung kepada terwujudnya hal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membatasi keberuntungan tersebut untuk orang-orang tertentu, dan firman-Nya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut juga disebut bahawa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Apabila satu umat sahaja melakukan, maka gugurlah kewajipan dari yang lain. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman dengan redaksi dan hendaklah semua di antara kalian memerintah kepada kebajikan. Kan tetapi ia berfirman, hendaklah ada di antara kalian satu ummah. Hal tersebut mengindikasikan bahawa selagi ada sahaja satu orang atau sekelompok yang melakukannya, maka dosa akan terlepas dari yang lainnya. Keberuntungan hanya dikhususkan kepada orang-orang yang menegakkannya secara langsung. Apabila hal tersebut diacuhkan oleh semua orang, maka dosa akan menyebar kepada seluruh umat. Orang-orang yang mampu melakukannya tidak terkecuali akan mendapatkan dosa tersebut. Orang-orang yang tidak melakukannya, orang-orang yang mampu melakukannya tidak terkecuali akan mendapatkan dosa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam ikhwan. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Satu, penulis bawa pada kita ayat berkenaan dengan kewajipan. Kewajipan di sini adalah dia kewajipan kifayah. Kewajipan yang menjadi fardu kifayah. Maknanya menjadi fardu ain pada sebahagian orang, bukan menjadi fardu ain kepada semua orang. Itu makna kifayah. Kifayah bermakna sebahagian. Rujukannya pertama pada perkataan wal takun. Wal takun, mesti ada, hendaklah ada. Minkum, daripada kamu. Minkum, daripada kamu. Maknanya kerja ni daripada kamu. Kamu tu siapa dari sini ikhwan? Orang Islam, orang mukmin. Kalau daripada orang munafik, benda tu tak diterima. Minkum, daripada kamu. Kamu orang Islam. Kamu orang-orang yang beriman itu mesti ada daripada kamu. Ummatun, satu ummah. Secara balaghahnya, perkataan ummah itu tak perlu disebut. Sepatutnya boleh disebut perkataan wal takum minkum nafarun.
wal takum minkum ta'ifatun, boleh. Tapi disebut perkataan nafar, ta'ifah bermakna sekelompok, segolongan, sekumpulan, boleh disebut. Hendaklah ada daripada kamu, wal takum minkum ta'ifatun, hendaklah ada daripada kamu satu kelompok. Wal takum minkum nafarun, hendaklah ada daripada kamu satu kumpulan. Nafar, bahasa Arab nafar merujuk kepada makna 3 ke atas. Maka ada, tapi diguna perkataan minkum ummatun. Kita tahu secara bahasa perkataan ummah ni ada makna yang dapat dipakai dengan tersendiri, dan kadang-kadang bila dia bercampur dengan satu ayatnya lain, dia mungkin ada maknanya lain. Tapi sekadar kita ambil pengetahuan, perkataan ummah adalah perkataan besar. Ummatun bermakna besar, lebih besar daripada jamaah. Hendaklah ada daripada kamu orang yang melakukan kerja ini, dan kemampuan mereka itu kemampuan satu ummah. So, walaupun dia itu satu nafar ataupun satu ta'ifah, satu jamaah, tapi kerja ini adalah kerja yang memerlukan kekuatan satu ummah. Kerja ini kerja satu ummah. Artinya, amal ma'ruf nahi mungkar ni ikhwan akan menggerunkan orang seperti mana orang melihat satu ummah datang. Satu. Yang kedua, boleh juga kita faham dengan makna apa? Ummatun di sini dengan makna kata, apabila minkum, golongan daripada orang Islam melakukan kerja itu, maka ummahnya lain mesti support. Sebab dia adalah kerja ummah. Walaupun ummah di sini maksudnya kumpulan, tetapi diangkat kalimah ummah untuk membayangkan kekuatan. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada daripada kamu itu satu kumpulan yang kuat. Sekumpulan yang kuat. Tak boleh kumpulan yang lemah, yang tak ada prinsip. Mesti mereka kuat. Untuk apa? Yad'una ilal khairi. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Secara bahasa al-khairi dengan al-ma'ruf, sepatutnya al-khairi itu masuk dalam ma'ruf. Sepatutnya perkataan al-khairi dimasukkan dalam ma'ruf. Tapi al-khairi diasinkan dengan al-ma'ruf di sini. Seolah-olah ada gambaran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Hendaklah ada daripada kamu itu satu ummah yang kuat, sekumpulan manusia yang kuat. Yad'una ilal khairi, yang dia menyeru kepada khair. Khair di sini kita boleh terjemah dengan makna apa? Semua jenis charity, tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Semua jenis charity, kebaikan-kebaikan, semua. Yang asalkan dia balik kepada makna ta'arif yang kita belajar dulu. Apa dia? PL perangai, perbuatan yang mengelokkan. Dan hati kita tak menafikan. Dan kita tengok apa yang orang buat tu, kita rasa tenang. Macam orang bagi makan gelandangan, maka dia masuk sebagai khair, al-khair. Maka mesti ada daripada orang Islam ni satu ummah yang yad'u, yang dia yad'u, dia menyeru manusia, dia motivasi manusia, dia support manusia, dan dia ajak manusia untuk melakukan khair. Dia pergi tak mana, dia tak duduk diam. Dia ajak orang, jom kita buat charity. Allah kata mesti ada daripada kamu, tak boleh tak ada langsung. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, dan menyuruh dengan ma'ruf. Al-khair diguna perkataan yad'una. Al-ma'ruf diguna perkataan ya'muruna, dibezakan sikit. Untuk menyatakan apa ikhwan, al-khair ni kalau kita tak suruh orang buat pun orang akan buat automatik.
Orang macam tahu kata al-khair ni apa? Kebaikan. Orang Cina lapang, orang Melayu bagi makan, orang Melayu lapang, orang bangsa lain bagi makan. Itu adalah al-khair. Itu adalah tak, kita tak payah pergi motivasi apa pada bangsa-bangsa lain. Dia tahu. Dia jalan-jalan musim hujan sekarang ni kan, kantin pokok ada atas jalan. Dia automatik akan berhenti kereta. Dia akan angkat, dia akan tolak tepi. Itu al-khair. Kita tak payah motivasi tinggi pun pada dia. Lumrah dia, lumrah manusia suka kepada kebajikan. Tetapi dia berbeza al-ma'ruf. Sebenarnya al-khair dengan al-ma'ruf ni sepatutnya al-khair tu masuk dalam al-ma'ruf. Tapi di sini nampak seolah-olah Allah nak bagi beza. Allah kata wa ya'muruna, kena suruh kepada ma'ruf. Sebab al-ma'ruf di sini adalah hakikatnya berhubung dengan Tuhan. Satu kebajikan yang dibuat itu di atas dasar hati itu bergerak untuk Tuhan. Yang ni dia bukan fitrah. Yang ni dia satu benda yang tazkiyah, kena khatiak, kena usaha. Orang kata civic minded ni, civic mind ni. Apa? Kesedaran sivik. Kan orang masuk tandas cuci, automatik kita tengok kotor kita cuci. Ada beza antara orang Islam dan orang Islam buat. Orang Islam buat mungkin kerana kesedaran sivik, tapi orang Islam buat kerana Tuhan. Yang macam kerana Tuhan ni melibatkan banyak ma'ruf ni, Allah kata ya'muruna, kena suruh. Kena suruh supaya sebuah al-khair itu menjadi satu ma'ruf yang tinggi. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Di sini bukan inzar, tak diguna perkataan wa yanziruna, wa yunziruna. Diingatkan mereka itu munkar. Tak. Di sini diguna perkataan yanhauna dengan makna nahi, cegah mereka. Bukan beri peringatan. Wa yunziruna, ingatkan mereka itu mungkar. Tak. Ini melibatkan kuasa. Ini melibatkan satu nasihat yang dinasihati dengan tegas, dengan ikhlas kepada Allah sehingga mungkar itu lenyap. Maka untuk perkara ini Allah gabungkan dua perkataan. Satu ya'muruna, kedua yanhauna. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk al-khair, yad'una ila al-khair. Kita boleh seru je. Kita boleh hayya 'ala salah, satu seruan, orang nak main tak main. Kita kata bihaulillah wa quwwatihi, dengan kemampuan dan kekuatan Tuhan lah. Tuhan bagi kat dia. Itu satu seruan, hayya hayya hayya, bermakna mai. Satu seruan, hayya bina. Kita kata jom bersama dengan kami. Hayya bina ilal khair, join kami untuk kebaikan. Tetapi untuk al-ma'ruf Allah kata tak. Kena didik dia, kena asuh dia, kena pegang dia, kena tarbiyah dia, tak boleh lepas dia. Ya'muruna bil ma'ruf, kamu kena suruh dia, kamu kena tunjuk pada dia jalan apa itu al-ma'ruf, dan kamu kena cegah dia. Kamu kena bayang macam mana kita nak cegah orang sampai. Kita ambil maksiat besar-besar lah. Kita ambil yang very technical issue. Isap okok. Macam mana kita nak ajak orang tak isap okok ni, orang isap okok ni berhenti okok. Dia bukan boleh kita pergi habaq kat dia, sahabat okok itu haram, tinggal dah. Dia memerlukan satu latihan, semangat, motivasi, asuhan. Kita tak boleh lepas dia. Hari ni kita bercakap, lepas tahun kita jumpa, oi, tahun sudah aku dah habaq suruh berhenti, hang kedarah lagi. Dia bukan begitu. Untuk satu benda nama dia mungkar, dia bukan begitu. Disebut sekali dia ditinggalkan, tak. Dia asuhan. Macam orang duduk dalam penjara. Dia duduk dalam sel, dia keluar main suara. Asuh dia. 5 waktu dia akan keluar main semayang. Di suara penjara tu. Asuh lah. Dia tinggal sel dia masuk main semayang. Asuh. Pusat serenti boleh mengasuh orang isyak dadah sampai hilang. Dia punya ketagih. Edik dia, mudmin dia tu. Apa?
ingatan dia dapat bukan kurung dia, pegang dia, asuh dia, sabak dia. Ya'muruna bil ma'ruf. Dia bukan benda, oi semayang, pergi semayang, nantu pun tak reti ke apa dah. Kau ni tua pun bodoh lagi. Tak boleh juga begitu. Dia memerlukan akhlak dalam suruhan. Dia memerlukan kesabaran dalam riadah, dalam latihan. Dia berbeza dengan al-khair. Sebab al-khair ni mungkin melibatkan kesukaan orang, kemahuan orang. Yad'una ila al-khair. Serulah. Ya, orang buang sampah, orang tak buang dalam tong dia, kita serulah supaya orang buang dalam. Orang suka balin lepas tu tak tengok belah, sampah tak masuk. Kita yad'una ila al-khair, kita serulah pada akhlak yang baik. Tapi kita nak pergi paksa dia tak boleh. Tetapi untuk al-ma'ruf, untuk al-munkar. Jadi macam mana kita nak tahu dia ma'ruf, macam mana kita nak tahu dia munkar, kita dah kena ingat ta'arif dia tu lah. Perbuatan dia buat itu masuk dalam munkar, masuk dalam ma'ruf. Yang pada masa tu dia kena buat ma'ruf, tiba-tiba dia tinggal. Yang pada masa tu dia tak patut buat munkar, tiba-tiba dia buat. Maka barulah datang semangat hisbah kita. Semangat hisbah dibina di atas an-nasihah. Betul memang? Apa makna an-nasihah? Kita kena suruh dia. Maka dia melibatkan masa, situasi dan kondisi. Dia bukan sebanyak masa al-ma'ruf ni. Tengok, time semayang anak-anak kita, time tu dia kena semayang. Maka kita ya'muruna bil ma'ruf. Kan? Kita tengok dia balik-balik rumah, dia tunjuk ada tangkai tangan dia. Ya, tangkai itu sebesar-besar munkar. Sebab dia syirik. Maka idza zahara fi'luhu, bila nyata dia buat benda tu munkar, maka yanhauna, kita kena cegah. Dia melibatkan masa, situasi, kondisi. Jadi nama kita tu sebagai pencegah maksiat tak boleh pakai sebanyak masa. Sebab kadang-kadang kita pun buat maksiat. Macam mana kita nak pakai nama pencegah? Bani Adam ni terlibat dengan maksiat. Kan? Ulama pun terlibat dengan maksiat. Imam Ghazali katakan, fuqaha zaman dia memiliki seburuk-buruk, sekeji-keji maksiat dalam hati. Hasad, riya, ujub. Khaba'ithul qalb, sekeji-keji. Benda buruk, benda kotor, benda jejek ada dalam diri para ulama. Jadi macam mana ulama nak pakai name tag pencegah maksiat? Dalam diri kita ada maksiat, dengki orang, benci orang, tak suka orang. Itu maksiat. Jadi kita cuma boleh jadi ahlul hisbah yang melibatkan kondisi. Dan itu dibuat, hisbah itu dilakukan dengan an-nasihah. Betul Mama? Mama ingat makna an-nasihah? Boleh bagi sikit Mama? Dunia nak dengar suara Mama? Dunia Mama. Itu hisbah. Nasihat. Atau apa, tengok tak apa. Boleh Mama. Kita boleh tengok, tak ada apa. An-nasihah. Keponakan masuk. Allahu Akbar. Keikhlasan niat dalam muamalat yang dilakukan. Ya, supaya kita tidak terkena dia punya syawaiz, kan? Dia punya hal-hal yang mencacatkan niat, kan? Supaya kita ni khilaful ghash. Kita berselisih dengan suatu penipuan niat. Sebenarnya dia bukan nak ubah mungkar, dia nak pelekeh kawan tu, dia nak hina kawan tu, tapi dia datang dalam bentuk muamalat macam baik kononnya. Jadi di dalam ini ahlul hisbah tidak boleh ada itu. Ahlul hisbah sebenarnya dia kena an-nasihah. Walaupun dia itu ulama yang bekerja dengan kerajaan
dalam bidang motivasi sebagai contoh, kerjaan bayar gaji. Tapi ketika dia jumpa orang-orang ini, orang-orang yang melakukan mungkar ni, dia mesti melupakan sebentar gaji dia tu. Tak kalau dia akan buat kerja di atas black and white. Salah, mesti kena hukum. Salah, mesti kena charge. Salah, mesti kena penalti. Tidak. Ahlu hisbah kena ada an-nasihah yang tinggi. Apa dia, Udin? Keikhlasan, kemurnian hati yang tinggi. Tak boleh menghina orang, tak boleh pandang rendah kat dia, tak boleh kutuk dia. Sebaliknya kena bimbing tangan dia kepada al-ma'ruf dan bawa dia lari daripada al-munkar. Ini yad'una ila al-khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Allah letak sebagai prasyarat kepada nak jadi muflih, orang yang berjaya, orang yang untung. Dan wa ulaika, dan mereka itu merujuk kepada minkum ummatun tadi. Mereka itu sebahagian daripada kamu yang yad'una ilal khairi tadi. Mereka itulah ulaika, bukan semua orang. Ulaika, mereka itulah yang menjalankan tiga hal ini. Hum, ulaika satu, hum pula lagi satu. Nak memastikan sungguh mereka itu al-muflihun, mereka beruntung. Di sini ada perkara yang menarik. Satu, al-muflihun di sini kalau bahasa Melayu diterjemah orang beruntung. Orang beruntung. Hayya 'alal falah juga diterjemah dengan makna sebuah kejayaan, sebuah keberuntungan. Ya, betul. Makna itu juga makna yang ada dalam kalimah falah. Tetapi kerana Allah Ta'ala menyebut tentang perkataan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, maka al-muflihun di sini dia juga muflihun kejayaan yang berkaitan dengan tiga benda tu lah. Apakah kejayaan paling besar bagi satu ibu bapa? Dia suruh anak dia baca buku, dia suruh anak dia study, dia suruh. Lepas tu anak dia berjaya skor dalam pelajaran. SPM baik, dapat universiti, anak dia masuk buat degree, cemerlang, kepujian. Baik, apakah satu kejayaan? Kejayaan itu milik anak. Tapi apakah kejayaan milik mak dan bapa? Mak bapa tak dapat pun saja SPM. Tapi orang akan tahniah kepada, tahniahlah anak hang berjaya. Kenapa? Kerana itulah maksud dia muflih. Orang yang menyuruh orang kerana dia orang tu berubah, kerana dia anak dia berjaya, Allah campak kepada dia satu ketenangan dan kedamaian yang sangat dahsyat. Orang yang suruh orang buat baik ni, cegah orang buat mungkar ni, Allah kata mereka inilah orang yang paling beruntung, bersih hati sebelum orang buat baik itu jadi baik. Sebab dia menyuruh. Sebab masa dia nak suruh tu, dia suruh dengan an-nasihah. Dia bukan mengambil kesempatan. Dia suruh tu kerana Allah. Maka sebelum Allah memberi kejayaan kepada orang buat baik, sebelum Allah bagi ketenangan hati kepada orang yang berubah daripada mungkar kepada ma'ruf, sebelum Allah bagi apa-apa pada orang tu, Allah nak bagi satu hadiah dulu pada orang yang menyuruh itu. Sepatutnya di sini keberuntungan itu dikaitkan dengan orang yang buat khair, buat ma'ruf, tinggal mungkar. Tapi di sini fadilat dia Allah tuju kepada orang yang menyuruh, ummatun yad'un. Ummatun yad'un. Umat daripada kamu yang suruh mereka buat. Sebelum mereka tu dapat apa-apa, Allah nak bagi pada kamu dulu. Ikhwan, inilah satu kebahagiaan yang sangat dahsyat bila kita dengan ikhlasnya mengajak manusia kepada Tuhan. Allah bagi tenang. Beza apa, Udin? Beza kalau ahlul hisbah buat benda ni tanpa an-nasihah,
Bila dia tengok orang berubah jadi baik, dia akan jadi dengki. Dia akan jadi tak suka kejayaan orang. Bila kawan tu jadi baik, dia kata alhamdulillah lah, sahabat kita baik. Alhamdulillah lah baik, tapi dulu al-muflihun ini yang tu tak ada kat dia. Tak ada langsung. Allah kata qad aflahal mu'minun. Bahasa dia muflih lah, qad aflaha al-mu'minun. Beruntung orang beriman. Apa yang untung orang beriman ni? Apa yang untung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Betul? Semayang dia khusyuk. Okey, boleh lah semayang khusyuk, boleh faham. Orang beriman semayang khusyuk, untung lah, seronok. Orang munafik tak dapat apa-apa dengan khusyuk tu, maka orang munafik tak rasa apa untung semayang ni. Apa? Tapi cuba tengok ayat tu lagi. Lain daripada apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Daripada lagwi mu'ridun, daripada benda lara, lagwi mu'ridun, dia berpaling. Benda-benda yang min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Dia tak busybody pasal orang, dia tak ambil tahu hal pasal orang. Benda tu lara ke dia. Duk pergi selongkak hidup orang. Setakat tanya hang kahwin tak kahwin, hang nikah lagi. Kata duk lagi. Mungkinlah kita ada apa-apa nak couple dia dengan siapa kan. Okeylah, ada juga manfaat. Tapi selidik dari dalam. Apa sebab tak menikah? Hang gaji berapa? Hang dulu pernah tunang tak? Itu apa tu? Tetapi jangan tidak tahu kan, ada orang dia bahagia macam tu. Dia happy. Maka Allah bagi tahu orang mukmin dia khilaf dengan jiwa tu. Dia anil lagwi mu'ridun. Dia untung dengan dia tak ambil tahu hal orang. Dini pula bahagia boleh korek. Sebab Abdul Rahman korek kata apa? Kacerma. Korek orang punya pasal. Suka-suka busy body. Tanya lagi. Kacerma. Putih kacang. Kacerma. Dia suka apa? Ambil tahu pasal orang. Maka mukmin ni dia bahagia dengan apa? Anil laghwi mu'ridun. Lagi lepas tu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Amanah dan janji dia jaga. Dia bahagia. Ada orang dia pecah amanah tu dia bahagia. Dia happy. Dia pecah amanah dia happy dengan sombongnya. Orang putih kata dengan arrogantnya. Arrogant. Smile dia itu menjadi address kepada arrogant. Cara dia smile, word yang dia pakai tu, kita kata arrogant. Subhanallah. Tapi mukmin dia bahagia dengan apa? Dengan tawadhu'. Dia bahagia dengan apa? An-nasihah. Dia bahagia dengan apa? Dia bahagia dengan rendah diri. Sampai satu peringkat Allah cerita orang ini bila dia dapat tunai amanah, dia dapat janji itu dia dapat laksanakan, dia aflah. Allah kata dia bahagia. Yang bahagia ni tak dapat dirasai oleh kelompok dia. Lagi Allah Ta'ala kata apa? Dia ni walladzina hum lizakati. Dia tunai zakat. Dia bahagia. Dia bahagia apa man? Sebab hal zakat ni, makin harta kita banyak adalah hal yang
akan tercabut awal daripada fikiran kita. Bukan pasal kita tak mau bayar zakat, kelalaiannya awal. Bila kita kaya adalah bab zakat. Tapi dia bagi 2.5% daripada jumlah harta yang kena zakat haul dan nisab tu, dia bagi, dia smile. Dia bagi sinar di matamu. Ada sinar di matamu. Siapa Ustaz Nan? Azura. Ada sinar di matamu. Yang ni ada bandis di kakimu. Nanti bukan Azura. Ini orang lain. Ada sinar di matamu. Bahagia dia tolong orang, dia bahagia. Satu peringkat Allah Ta'ala cerita dia bahagia di mana? Walladzina hum li furujihim hafizun. Sangat menakjubkan. Mama boleh bayang dunia yang mengajak manusia kepada hidup sosial ni, modern life, modern thinking, modern, always semua sentiasa all modern. Sampai kepada modern apa? Kita punya budaya hidup dah jadi modern. Maka Allah kata dia bahagia di mana? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dia bahagia bila dia dapat selamatkan maruah dia daripada zina. Dia bahagia. Artinya ayat ni menggambarkan dia ada peluang. Dia ada ruang. Tapi dia memilih mengasingkan diri, uzlah dia. Dia uzlah daripada walladzina hum li furujihim. Ingat sahabat Abdul Rahman? Furush dia. Tahu itu? Fajar dia. Dia jaga. Dia bahagia. Sepatutnya bahagia di mana Mama? Bahagia bukan pada jaga, guna. Betul sahabat? Sahabat pula dah keponakan. Kan? Orang dah kasih kebas sajalah. Tapi dia dapat hindar daripada benda tu ketika benda tu bergolek. Allah kata qad aflahal mu'minun. Untung kalau dia tunai amanah, dia jaga diri dia, dia bayar zakat, semua tu kata Allah dia buat di atas iman daripada Allah. Dia akan rasa nikmat yang orang tak beriman tak rasa. Dahsyat. Maka Allah Ta'ala kata ulaika humul muflihun. Nak suruh orang buat baik, nak cegah orang buat mungkar, nak suruh orang buat ma'ruf, boleh, siapa pun boleh buat. Tapi daripada an-nasihah ni, tak semua orang boleh buat. Habis-habis kita bagi motivasi pada orang yang malas-malas ni, kita sendak atas kerusi. Kawan tanya awak, letih hari ni banyak kes sungguh. Letih. Bukan untung, bukan bahagia. Allah bagi bahagia. Memang ada sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah. Apa dia kata? Inni qad zanaitu fa aqim alayya hadd. Saya zina ya Rasulullah. Tegaklah kepada saya hukum had. Nabi kata tak. Atashrabul khamr? Gila. Hamma apa? Minum. Mabuk. Tak, dia kata. Aku zina. Nabi kata tak. Nabi taqabbulaha. Hang cium dia. Tak ya Rasulullah, aku zina. Nabi kata tak, hang peluk dia. Dia yang buat benda tu, Nabi pula nafi. Ada hang peluk dia. Tak ya Rasulullah, saya zina. Tak, Nabi kata hang pegang dia. Habis duk cakap banyak baik orang bang. Pergi semayang dengan Nabi. Habis semayang dia main pula. Nabi kata bukankah anda semayang? Sudahlah Allah dah ampun dosa. Nabi bahagia boleh habaq lagu tu ke orang. Seolah-olah, saya tak tahulah, saya kata seolah-olah. Maybe I'm correct, maybe I'm wrong. Correct bukan correct. Nabi seolah-olah habaq pada kawan ni, hang kawan dengan dia, lepas tu hang ambil kata hang zina, lepas tu Nabi kata hang mungkin peluk dia, seolah-olah Nabi macam nak bagi tahu benda tu kalau hang kawan dengan orang lagu tu, benda tu terjadi adalah lumrah. Apakah apa?
Kapal-kapal ni punya lumrah. Tak payahlah main cerita kat aku lagu tu. Tiba-tiba kita kapal memang pegang tak pernah. Ini memang compliance syariah. Betul-betul. Ha? Makan tinggi. Macam mana? Makan tinggi. Makam tinggi. Ataupun kita tukar perkataan, ni bukan makam tinggi, ini Tok Kong tengok buah. Ini kapal Tok Kong tengok buah. Bukan maksud saya macam boleh buat benda tu, tidak. Tapi seolah situasi orang berkawan ni macam tu. Pasal tu Nabi kata, hang macam peluk dia, hang macam pegang dia, hang macam, hang tak payahlah main cerita tu kat aku. Tapi dia nak kata, dah ya Rasulullah. Dia seolah macam, yang tu semua tak payah cerita, memang aku dah buat pun. Cuma aku buat lagi kasar. Aku zina. Melibatkan faraj ke faraj. Pun Nabi, hang dengan Tuhan lah, pergi istighfar, sudahlah. Tak payah nak besar-besarkan benda ni. Tapi ada orang, bila kes tu mai ke dia, maki orang, berdebang. Saya nak letih. Letih apa? Letih maki. Sepatutnya bukan letih. Sepatutnya apa dia? Ulaika hum al-muflihun. Bahagia. Boleh bagi satu keinsapan ke orang, boleh cakap baik ke orang ni, kita rasa apa memang? Bahagia. Tapi kalau kita rasa letih, kita rasa penat, ambul. Tak mau jumpa sabar-sabar nak rehat, Ustaz. Ya Allah. Baik. Di sini ada dua perkara yang patut kita ambil tahu. Satu apa dia? Satu, kita panggil barakatul al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Berkat, barakat yang kita dapat apabila kita yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Kita buat kerja tu, dia ada berkat. Dia ada berkat. Yang berkat buat kerja ni dapat dirasai, dapat dikongsi oleh siapa dia? Oleh mad'u. Oleh orang yang dijadikan sasaran ni. Sasaran yad'u ilal khairi, orang yang menjadi sasaran yang kita suruh dia kepada ma'ruf dan kita cegah daripada mungkar, dia tu sebagai sasaran. Dia akan tumpang berkat daripada seberkat kerja kita buat. Jadi apa yang kita boleh faham? Kita buat kerja ni ada berkat. Dia yang menjadi mangsa kita, sasaran kita buat kerja, dia tumpang berkat. Allah kata orang yang buat kerja ni orang yang beruntung. Dalam untung itu ada barakah lagi, barakah jiwa, barakah pikiran. Orang yang kita duk bimbing itu, dia mendapat barakah daripada kerja kita ni, maka apa akan jadi? Ia akan jadinya ialah suasana kehidupan yang barakah. Walaupun mungkar itu tidak hilang secara total, ataupun kita kata dia tak hilanglah dengan hilang terus kan. Tapi iya, kurang itu, dia turun itu menunjukkan apa dia? Berkat dari segi Tuhan. Berkat. Kawan yang diberi nasihat tidak memerontak dengan memerontak yang membenci ahlu hisbah. Tengok ahlu hisbah mai benci. Dah. Subhanallah. Saya tidak tahulah, saya dengar orang bercakap lah. Orang kata piala dunia bola ni kan, yang berlaku di Qatar ni kan, dia kata yang paling dahsyat dalam sepanjang dunia Islam dapat kan, depa cara depa serve player yang masuk main kan, mengangkat syiar agama, so tidak boleh ada iklan arak. So Qatar kata, this my country, awak nak ada penaja apa pun tu awak punya pasal, tapi country kami tak boleh ada iklan arak. Awak masuk ke country kami, awak akan follow kami punya rule. Kalau awak masuk ke tempat kami kena ikut undang-undang awak, bermakna this country is your country. No, this is my country, not your country.
So depa azan, depa tukar tuk bilal yang paling suara lunak. Panggil mai semayang baca Quran, itu begini. Dikatakan piala ini bukan sahaja based on riadah, tetapi dia adalah syiar mengangkat agama. Dakwah. Ramai masuk Islam. Oh, subhanallah. Saya dengar orang cakap lah, saya tidak tahu. Ada kan? Bermakna kalau itu terjadi, itulah kita kata barakah. Barakah yang sekeliling, haul sekeliling kita punya bi'ah kita, environment kita dapat tumpang bila barakah itu turun. Tapi kalau kita buat kerja, menyuruh orang pada buat baik, mencegah orang, menyuruh orang buat khair, menyuruh kepada, bimbing orang kepada ma'ruf, cegah orang buat mungkar, lepas tu kita rasa persaingan, kita rasa letih, kita rasa tension, kita rasa tak cukup modal, kita rasa orang tak ikhlas, orang nak dah kita tengah jalan. Bermakna kerja kita buat itu Tuhan tak bagi berkat. Kenapa tak jadi berkat? Kita kena tengok dalam 4 benda tadi. Al-amru bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar, an-nasihah dan ahlul hisbah. Apa yang kita buat? Kita mencegah orang buat baik ke kita duk malukan orang? Ada dia buat jahat, dia patut dipermalu. Tak, kita tak ada hak permalu orang walaupun dia bersalah. Kadang-kadang kita kan, dia salah, kita rawit mak pak dia. Lepas tu kita kata, orang kata begitu, hang buat apa kata itu? Aku bagi nasihat. Nasihat saya bagi mak pak orang. Nabi kata bila kau maki mak pak orang maki mak bapak kamu, Nabi kata kau menjadi anak derhaka. Untuk kau adalah neraka. Siapa yang maki mak bapak dia, tempat dia dalam neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa yang memaki mak pak ni? Nabi kata kau maki mak pak orang, mak pak orang maki mak pak kamu. Kau dihukum maki mak bapak orang. Ya subhanallah. Patut kerja ni kita jadi bahagia. Kerja ni kita buat bila kita dapat al-muflihun, tanda-tanda kejiwaan. Kalau boleh balik pelajaran semalam Ustaz Nan, apa tanda apa? Apa tanda kita ni ada nilai di sisi Allah? Macam mana kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah? Paman yang nota semalam? Oh semalam paman tak main. Pakcik Tamin? Di mana Allah tempatkan kita kan? Ya. Di mana Allah tempatkan hati kita? Betul Abdul Rahman? Kita nak tahu di mana Allah di sisi kita, kita kena tanya diri kita di mana Tuhan dalam hati kita. Tanya. Tuhan di hati kita di mana? Kedudukan Tuhan di hati kita. Manzil Tuhan di hati kita. Macam mana? Bila kita buat kerja lagu ni, yang tertonjolnya sifat arrogant. Sifat arrogant tu di sisi Allah sifat apa? Sifat sombong, sifat pandang rendah kepada pesalah. Ini sifat-sifat sombong ni, menghina orang. Kita tanya, sifat ni di sisi Tuhan ni Tuhan letak kat mana? Ma'ruf, mungkar. Sifat dosa, sifat pahala. Sifat dia benci, sifat dia suka. Maka bila kita buat benda lagu ni, kita nak tahu benda ni ada pahala ke tak? Mulia tak benda ni? Berkat tak benda ni? Pahala tu berjalan ke tak? Amalan ini menjadi tazkiyah untuk kita tak? Maka kita tengok jiwa kita ketika buat kerja ni macam mana? Kita jalan hentak. Sepatu kita berjalan atas simen, berdebang. Nah, dia kalau mandi kapal, pergi mandi dulu. Cik kata orang curi tabung masjid, kita mandikan dia. Walaupun dia tak mati lagi, bagi mandi. Bubuh dia dalam jenazah, kan? Tapi orang curi juta-juta, tenang saja pak. Tak ada mayat dimandikan. Bila kita buat benda tu, kita rasa apa?
Ini kita pakai selendang di kepala, di bau, itu bukan melambang kedudukan kita di sisi Allah. Bukan ada apa. Kita pakai jubah lah, kita pakai selendang, kita pakai rida, kita pakai imamah. Itu bukan petanda mulia kita di sisi Allah. Tidak. Saya pakai baju Melayu, sahabat Abdul Rahman pakai pagoda. Ini tak ada apa-apa. It's nothing. It's nothing. Betul memang? Tak ada apa-apa. Ya, your heart, your soul. Your connection hati dengan Tuhan. Bukan kod nak menghadap Tuhan Ida, tapi hati yang ikhlas menghadap Yang Maha Esa. Habis aurat kita kena juga. Tak apa, Ustaz Nan pakai stoking terus sembahyang. Apa hal semua ni? Betul? Jadi bila kita sembahyang, kita buat ibadat, kita nak tahu Tuhan terima tak benda ni. Maka tengoklah hati kita. Dengan Tuhan ke bukan dengan Tuhan? Arrogant bukan dengan Tuhan. Allah kata kepada Iblis kan, aba wastakbara. Allah kata Iblis ini arrogant. Bukan kata arrogant, so arrogant. Sangat arrogant. Aba, Allah kata, too much. Wastakbara, arrogant dia. Wa kana minal kafirin. Ada ulama bahasa perkataan iblis tu, perkataan iblis, alif ba lam yasin tu iblis dalam kamus dia kata qati' min rahmatillah. Perkataan itu menggambarkan dia terputus daripada rahmat Allah. Pasal apa? Pasal arrogant. Ya, kita ada rahmat hati. Sombong bila bertapa, hina orang bila bertapa, angkuh, takabur. Kita tengok orang semua besar-besar ni kerana jawatan kita, pangkat kita, pakaian kita, uniform kita, office kita dan kemampuan kita buat kerja. Kita rasa seolah-olah kita ni adalah orang yang beragama. Kita ni macam religion man. Kita ni orang yang religion lah, orang yang pegang agama sungguh. Tapi bahasanya keluar kita tak sedap, kita hina kawan tu. Maka ini semua termasuk daripada al-mardudin. Al-mardudin. Al-mardudin al-ashqiya. Ini daripada amal yang ditolak. Dan celaka lah. Bukan aflah. Aflah ni, kita seronok tengok dia. Patut apa muka balik? Apa muka Nabi patut buat bila kawan tu kata aku buat zina? Apa muka patut Nabi buat? Patut muka betul. Handuk mengaji dengan aku. Handuk mengaji dengan aku. Hang boleh pilih orang garu lagi. Sepatah haram tak abang kat aku. Hang podu seorang-seorang. Betul? Betul sahabat Zul Arifin. Ini Rasul hang nak cerita kat dia hang buat zina. Hang tahu tak Rasul tu sampai nampak neraka? Macam mana orang diazab dalam neraka? Dia nampak mukjizat dia. Tiba-tiba kawan tu mesuah tengkok, ya Rasul aku berzina. Patut-patut tersambat di muka Nabi gambar neraka dan gambar azab dia akan kena. Maka patut Nabi kata cis tak guna. Aku duk ajak supaya jauhi benda ni hang buat. Tapi tak. Tawaduk, rendah hati, besar jiwa, mulia hati, suci hati. Dah Nabi kata. Hang peluk aja dia. Tiap orang tu, saya yang buat, saya tahulah. Dah. Hang pegang dia. Kalau itu semua tak payah sembang lah, Allah bersedia maafkan hang. Itulah orang yang membawa agama pada kita. Itulah barakah iman, barakah ikhlas, berkat hub yang ada dalam hati, mahabbatullah yang ada dalam hati. Itulah hati yang berhubung dengan Tuhan. Ketika dia tengok orang terlibat dengan salah, dia tahu kata kesalahan itu juga akan menjadi ujian untuk dia. Bukan dia berjalan di atas angin, terbang di udara, hampa ni semua tak ada pelajaran, tak ada iman punya orang. Muda saja, agama tak ada, akhlak tak ada. Tak, ini orang yang berjalan bukan di atas tanah, di atas angin. Dia rasa dia
Ya, ana khairun minka. Aku lebih baik. Sebab apa aku tak buat benda tu semua? Tak buat bukan bermakna tak tanggung dosa. Kan kita dah belajar buat taubat dah. Ada orang tak buat dosa tapi kekal dosa pada dia. Sebab apa? Dia tak buat dosa pasal dia hilang kemampuan. Tapi dia punya ingat nak buat dosa tu tinggi. Sahabat Abdul Rahman masih ingat beza orang taubat dengan orang tak buat dosa? Ini hanya beza kesempatan. Dosa lain, kadang-kadang ada dosa lebih berat daripada zina, khalwat. Ada dosa lebih berat daripada sumbang, orang kata berselingkuh. Berat. Bukan menyatakan itu tidak berat. Itu tetap berat. Tapi ada lebih berat. Kita seolah-olah macam ada sebelah mata je. Kita nampak dosa ni semua jenis zahir. Jenis dosa batin ni, kita tak akan dihukum oleh Rabbul Alamin. Ghazali menulis kitab Bidayah itu untuk bagi tahu hukuman batin daripada Tuhan di akhirat lagi besar daripada kesalahan zahir. Boleh Mama? Jadi kebahagiaan ada di mana Mama? Apabila kita bawa hati kita berjumpa Tuhan dengan betul. Bahagia kita tengok orang berubah. Mak, bapak bahagia tengok anak dapat sijil SPM. Anak pegang sarjana muda, first degree anak dia, cemerlang, kepujian. Mak tu menangis sampai ayat mata turun. Wahai bukan mak tu yang pergi ambil periksa, tapi bahagia itu Tuhan bagi. Bahagia tengok orang berubah, bahagia tengok orang dekat diri pada Allah, bahagia tengok orang dapat mengaji, bahagia tengok orang dapat rokok sujud pada Allah. Bahagia, seronok bila tengok orang beramal dengan sunnah. Bahagia. Itu adalah petanda Allah Ta'ala bagi pada kita. Barakah demi barakah turun. Penulis kata kepada kita, Allah Ta'ala juga tak berhenti di situ. Allah Ta'ala juga menyatakan, Laisu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna kitab Allahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Mereka itu tidak seluruhnya, tidak semuanya sama. Ada di antara ahlul kitab, ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga sujud, yakni sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Pada ayat di atas, Allah Azza wa Jalla tidak menganggap kesalehan seseorang hanya dengan keimanan pada Allah dan hari akhirat saja. Akan tetapi, di samping keimanan tersebut harus dibarangi dengan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Maka Allah juga memasukkan semua kerja ni ikhwan, kerja yatluna ayatullah, iaitu kerja yasjudun, sembahyang, kerja yu'minuna billah wal yawmil akhir, kerja ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan kerja yusari'una fil khairat. Semua kerja ni Allah masukkan daripada amal saleh. Bukan sembahyang saja, bukan puasa saja. Amal saleh kita juga termasuk. Kerana penulis ni duk bercakap pasal amal ma'ruf nahi munkar, kita fokus kat situ lah. Kita fokus kat situ. Bahawa dalam kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, kita berakhlak baik, tutur bahasa baik, kita layan orang baik, itu termasuk daripada kesalehan. Oh, Allahu Akbar. Ibnu Taimiyah kata dalam buku dia, walaupun orang tu dalam mungkar, dia masih boleh apa nama, an-nahyu 'anil munkar. Dia dalam mungkar, dia boleh lagi an-nahyu 'anil munkar. Contoh kata, dia minum arak, tak mabuk lagi, dia bagi nasihat pada kawan tu, jangan nak minum arak sangat, jangan ikut macam aku. Boleh. Betul dia kata, dia boleh buat lagu tu. Dia boleh buat. Walaupun dia tu pegang rokok, duk isap, dia pesan kat budak tu, jangan duk isap rokok. Budak tu duk usah dengan dia ada rokok.
Dia kata hanya insya-Allah. Nanti yang susah nak berhenti. Boleh. Boleh lagi, tak salah. Kerana apa? Kerana menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, melibatkan masa dan situasi itu, Allah masukkan dalam satu kesalehan kita pada Allah. Maka soleh kita bukan dengan sembahyang saja, tapi soleh kita juga dengan tingkah laku. Betul memang? Kita punya society charity kita, kebajikan sosial kita punya kebajikan, kesalehan sosial kita. Orang buat salah, senyum kat dia, sahabat. Orang buat salah ni mana pun nanti main dengan muka yang saya nanti tengok di mahkamah-mahkamah kan macam okey. Saya tak ada tauliah kena tangkap. Sebelah saya tu khalwat. Lagi sebelah lagi satu tu ditangkap di rumah urut. Kadang-kadang tak berpakaian. Kami duduk sebaring. Semua muka welfare. Muka welfare. Kami punya section sama, kami punya hukuman sama, kami punya pil nanti pun sama. Semua sama. Tapi seorang mengajak agama, lagi seorang khalwat, lagi seorang rumah urut. Dia pun tak pakai kepiah, saya pakai kepiah. Tapi hukuman kami sama. Duduk dalam mahkamah syariah. Kita akan mengharapkan apa? Kesalehan daripada hakim. Daripada pendakwa raya. Pendakwa raya boleh buat kesalehan dengan orang kerajaan kata apa dalam kerja, budi bicara. Budi bicara. Tak perlulah kita kata Tuan Hakim, saya minta semua hukuman yang ada diberikan pada dia. Kena perkataan tu Ustaz Nan. Hati kita remuk. Hati kita remuk, kita rasa saudara kita yang Islam ni tak kesian langsung kat kita. Tak ada iman langsung. Dia boleh. Sebab hakim akan dengar cakap dia lebih dari kita. Sebab kita akan cakap dulu, lepas tu baru dia cakap. Tuan mengaku bersalah. Okey, saya dipanggil OKT. Orang yang kena tuduh. Tertuduh kan. Macam mana? Kawan-kawan dah habaq siap dah. Mengaku salah. Jangan duk fikir tak salah, nanti hakim suruh ambil lawyer. Lagi panjang cerita. Saya kata saya mengaku salah. Okay. Ada apa-apa? Ada apa nak kata? Saya minta diringankan hukuman. Janganlah sampai masuk penjara tu hakim. Tanya apa? Tak tahu tu hakim kata 3 tahun. 3 tahun ingat setahun. 3 tahun tak boleh lah. 3 tahun lama sangat. Lepas tu pendakwa raya akan cakap, ini orang mengajak begini. Orang-orang ini mengetahui hukum hakam, tapi dia sanggup langgar hukum hakam yang ada. Ulil amri itu, sistem tauliah dibuat kerana ulil amri. Dia sanggup langgar. Wahai, saya tak langgar, saya pergi ambil. Dia kata dia sanggup langgar. Lepas tu saya minta kepada mahkamah mengenakan semua hukuman yang ada. Abang tahu maksud tu apa? Dengan pinanti, dengan masuk jail sekali. Tak harami betul dia ni. Dia tak ada apa? Wahai, ini ayat 14 ni Ali Imran, daripada kesalehan kita. Tak perlu sangat kita berdendam dengan orang ni. Tak perlu. Memanglah dia khalwat, memanglah dia masuk rumah urut. Tak perlu kita dendam kat dia pun. Lihatlah peristiwa Nabi tadi. Apatah lagi kalau itu kes pertama dia. Dan tengoklah umur dia, tarikan dia macam mana, cara dia dibesarkan macam mana. Benda ni kalau kita maafkan dia, kita kena penalti paling kurang kat dia. Tak menjejaskan negara pun. Macam mana ahli politik sekarang menjejaskan negara. Tak ada apa pun. Macam mana rasuah menjejaskan negara, penyelewengan kuasa menjejaskan negara, ketirisan di dalam ekonomi, pembaziran di dalam duit negara, itu menjejaskan rakyat. Ini dia saja memang. Kalau Semerah Padi dia sula. Di mana kampungmu? Di mana ada wanita cantik, di situlah kampungku. Kau tak mengenal dosa dan pahala? Nafsuku tidak mengenal dosa dan pahala.
Dahsyat. Dia jawab. Lepas tu perempuan tu kata, aku juga. Sama naik. Kena sulah tu. Dahsyat. Dia boleh buat lagu tu. Tapi tak ada lah kami nak kata lagu tu. Tuan Hakim kata salah. Ada. Tuan Hakim tanya, pohon tauliah ke tak? Ada Tuan Hakim, saya pohon dah banyak tahun dah. Ya. Kita memang dipaksa. Ya. Iya. Dia akan jadi besar. Dia akan jadi besar. Ya. Jadi inilah yang kita duk baca ni. Macam Sayyidina Umar kan, Abu Bakar As-Siddiq boleh guna kuasa saja kan. Jangan follow lah undang-undang. Tapi lainlah jiwa yang mukmin ni, jiwa yang ihsan dia. Tak apa, aku tolong hang, walaupun hang salah aku tolong hang. Sebab ini bukan masalah hudud, bukan qisas ke apa, ini masalah ta'zir. Perlukah sampai bertahun-tahun dikurung orang itu dalam penjara? Kalau dikurung dengan tarbiyah, itu lain bab. Kalau 2 tahun orang khalwat ni, kan macam saya tak ada tauliah mengajar, kena tangkap 2 tahun, 3 tahun masuk dalam tu. 2 tahun, 3 tahun kami diberi buat diploma dalam tu. At least adalah. Dia bagi belajar kan. Ni dak tukang kayu, merhaban. Apa yang boleh buat dia apa? Dia kenal kata perbuatan dia itu dosa. Guru-guru tak masuk, tak ada periksa. 2 tahun sebenarnya kalau dia duduk pondok, dia dihukum di pondok, dia dah boleh baca kitab jawi dah. 2 tahun. Bayang 2 tahun. 1 diploma lepas. Dia hidup dengan pakai lok pendek dalam jara. Nak sembahyang boleh, tak mau boleh. Tak ada apa, tak hafal Quran, tak apa. Semua tu atas diri dia. Dia nak pergi sembahyang, dia pergi. Dia nak baca Quran, dia baca. Dia tak mau, tak ada sabar bahasa. Jadi, ihsan. Pasal apa? Bila kita ihsan, saya bercakap ni kerana saya mendengar perkataan pendakwa raya tu kat saya lagu mana dalam mahkamah tu. Mahkamah rendah di Kelang tu. Cara dia bercakap dengan memek muka dia, dengan cara dia tunjuk tu makna dia memang tak mau tengok muka kita dah, jangan duduk luar, duduk dalam pula. Tapi hakim pula lembut. Hakim kata, tuan ni bukan salah mengajak pengetahuan agama Islam. Hanya dia kata kesilapan teknikal, tidak memiliki tauliah. Bukan ajaran tuan ajak tu salah. Saya tidak menghukum ajaran tuan. Tuan teruskanlah dia kata mengajak Islam ni. Tapi kalau boleh tuan ambil. Sebab dia kata saya hakim pun saya ambil. Saya ambil tauliah. Betul lah. Tapi pendakwa raya pula. Bagi tuan. Jadi kita keluar mahkamah, kita duk geram kepada siapa? Pendakwa raya, bukan kita geram kat hakim. Sebab hukuman itu memang ada. Mahkamah itu betul keadilan, kebijaksanaan. Pasal itu dia kata kearifan tuan hakim. Yang arif kan. Tapi kalau tuan arif buat muka cong, hang pula. Kalau tuan arif kata hang pula, hang ni suka buat leceh betul ya. Kita tak seronok. Akhlak kita itu berdasarkan ayat ini satu daripada kesalehan. Pasal itu ada amal makruf nahi munkar ni ikhwan kena dibuat dengan baik-baik. Tak boleh dipecah rumah orang ikut suka. Pergi retuk rumah orang. Woi, kami orang kampung ni keluar. Hampa dia buat kaluat dalam rumah. Bukan buat kaluat. Hampa dia buat kaluat dalam rumah ni. Hampa tak buka pintu kami pecah. Orang kampung. Tak boleh buat lagu tu. Rumah orang. Kos pintu orang bayar. Jangan ceroboh rumah orang. Dia buka lah. Lepas dia buka, kita tarik dia keluar. Marah dia bagi sekampung dengar. Hang bukan bini orang ke? Hang bukan lelaki orang lah. Yalah, dia kata aku bini orang, bukan bini rebau. Oh, nak pukul lah. Janganlah. Kan? Cakap. Tak boleh cakap baik-baik. Ini orang punya dekat hui-hui ada. Orang punya dekat hui-hui ada panggil. Ini Melayu punya orang kan. Hui-hui ada panggil. Kan?
You punya rezeki, you makanlah. Dia punya rezeki, dia makanlah. Apa? Oh, baik sudah bahasa sama kita. Tak ada. You makan, you makanlah. Dia punya, dia makanlah. Apa pasal? Dia salah lah. Tak ada siapa nak benang hitam je lah. Melayu kata. Menegakkan benang yang basah. Rupanya baru saya tahu, benang basah tak boleh tegak. Dia akan dia akan kerekot. Apa panggil? Kerekot. Abdul Rahman kerekot. Cacing punya kerekot. Bulu. Bulu. Kerekot. Dia tak boleh ni. Dia tak boleh menegak. Betul. Saya baru tahu. Basah kan balik dia berat benang yang basah. Jangan tegakkan benang yang tak ada siapa tegak benang basah. Tapi kita juga jangan lupa, kita juga akan dihisap oleh Tuhan. Pesalah akan dihisap, pendakwa raya akan dihisap, hakim juga akan dihisap, pengubah undang-undang juga akan dihisap. Bukan kata pesalah itu dihisap. Kita tak habis dengan mahkamah dunia, kita ada mahkamah akhirat. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok lagi satu ayat. Penulis nak bawa pada kita ayat-ayat yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wallahu ta'ala a'lam. Besok esok insya-Allah. Arrogant. Arrogant.